Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung 2.3, sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Okey, sepatutnya kita tengok sifat kimia alkohol. Tetapi sebelum kita tengok sifat kimia alkohol, kita nak tengok dulu penyediaan alkohol itu. Okey, specifically penyediaan etanol lah. Okey, ada dua cara untuk menyediakan etanol, iaitu melalui penapaian glukosa, dan yang kedua penghidratan etina. Okey, penapaian glukosa ni saya akan terangkan kemudian. Saya pergi dulu kepada penghidratan etina yang mana dilakukan dalam industri. Yang ini saya dah terangkan dalam tindak balas penambahan alkina. Okey, penambahan alkina iaitu penambahan alkina dengan air dalam bentuk steam akan menghasilkan the corresponding alcohol. Okey, bermaksud kalau kita start dengan etina, kita lalukan dengan steam dengan syarat ada asid fosforik sebagai mangkin, suhu 300 darjah Celsius dan tekanan atmosfera 60, kita akan hasilkan etanol. Kalau kita ada propina, melalui penambahan dengan air dalam bentuk steam dengan asid fosforik 300 darjah Celsius dengan 60 atmospheric pressure, kita akan hasilkan the corresponding alcohol, which is propanol. Okey, itu secara industri yang kita tak boleh buat dalam makmal lah, which saya dah explain extensively dalam video sebelum ini untuk sifat kimia alkina. Boleh tengok yang tu. Okey, yang penapaian glukosa yang ini khas memang hanya sediakan etanol sahaja, dia tak boleh sediakan alkohol lain. Which means yang kita buat dekat dalam makmal itu, yang mana susunan radas dia macam ni. Okay, yang itu kita ada glukosa, okay, dan kita tambah dengan yeast. Okay, dalam yeast ada enzim zimis. Enzim ini yang kita perlukan, okay, untuk hasilkan etanol dan juga gas karbon dioksida. Okay, so macam mana set up radas dia? Yang pertama, penapaian ini, okay, akan menghasilkan etanol dengan karbon dioksida, betul lah. Tetapi etanol yang dihasilkan itu belum tulen lagi, belum pure. Jadi kita perlu lakukan penyulingan yang ini. Okay, set up penyulingan. So saya explain sedikit untuk penapaian inilah. Okay, so yang ini yang saya pernah buat bersama anak murid saya. Okay, so dalam kelalang kon ini ada kandungan glukosa, okay, glukosa, air dan juga yeast. Okay, so then kita sambungkan dengan salur penghantar. Dekat dalam ni ada tabung uji yang ada air kapur. Kenapa kita kena ada air kapur? Sebab kita nak detect kehadiran karbon dioksida ni lah. So kalau ada karbon dioksida, maksudnya nanti air kapur akan menjadi keruh. Okay, tetapi setup ini perlu ditinggalkan dalam masa 3 hari dan ke atas lah. Okay, lepas tu hasil itu berada dalam ni, kita kena tapis, turas. Okay, kita kena turaskan. Okay, dan walaupun kita turaskan, kita hanya turaskan yeast tu saja. Kita belum dapat etanol yang tulen. So untuk menulenkan etanol itu, kita perlu buat penyulingan. Okay, ini susunan radas dia. Okay, gambar ni sebenarnya tahun 2020, jadi macam tak berapa clear sangat. So set up dia sama macam rajah ni lah. Okay, so kita dah turas tu. Etanol kat sini belum tulen lah. Okay, etanol dalam kelalang dasar bulat. This is kelalang dasar bulat. Etanol dalam kelalang dasar bulat ni belum tulen lagi. So kita panaskan secara kukus air. Kita panaskan secara kukus air sebab kita nak pastikan, okay, kenapa kita buat secara kukus air? Kita nak pastikan temperature, suhu itu sekata. So apa yang akan berlaku adalah dalam etanol ni sebenarnya ada kandungan air juga. So bila kita panaskan, etanol akan mendidih pada suhu 78 darjah Celsius. Okay, bila etanol mendidih, dia dari keadaan cecair, dia akan tukar jadi gas. So gas itu akan melalui kondenser Liebig ni. Okay, nama dia kondenser Liebig. Okay, sempena Jerman saintis kalau tak silap saya.
Okay, kondenser Liebig ini kondenser. Nama pun kondenser, sama macam aircon, dia akan menyejukkan gas yang melalui kondenser ni lah. So gas apabila disejukkan, dia akan tukar jadi cecair semula. Okay, proses kondensasi. Okay, sebab itu kita ada air masuk dan air keluar ni. Sebab kita nak sejukkan kondenser ni, kita perlukan air masuk dan air keluar. Tapi gas itu melalui kawasan ni je. Dia tak terkena dengan air yang keluar masuk tu. Okay, you kena tengok secara fizikalnya apa rupa kondenser tu, then only you will be able to understand lah. Kondenser you pernah jumpa di tingkatan 1. Okay, pernah jumpa dah sebenarnya. Okay, so bila gas etanol itu, dia dah sejuk, dia akan menitik dekat sini sebagai etanol tulen. Okay, apa jadi pada air? Air akan stay dalam ni lah. Sorry ya. Air akan stay dekat dalam kelalang dasar bulat. Pasal apa? Sebab air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. So pada 78 darjah Celsius, air masih kekal cecair. Hanya etanol akan menjadi gas. So melalui kawasan ni, disejukkan dalam kondenser ini, tukar jadi cecair. So kita dapat asingkan dua cecair. Kita dapat asingkan etanol tulen dan air stays dalam kelalang dasar bulat. So that's why kita buat penyulingan dengan kaedah ini. Video untuk eksperimen ini saya ada letak dekat dalam TikTok. Mari kita intai sikit. Okay, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah penapaian glukosa, iaitu Okay, so inilah video untuk penapaian glukosa tu So fokus adalah kepada air kapur tu lah. So air kapur ni pada awalnya belum keruh, kemudian dia akan keruh lah. itu penghasilan etanol di dalam makmal. Campuran glukosa, air suling dan yeast akan menghasilkan etanol dan gas karbon dioksida. Campuran ini perlu dibiarkan selama sekurang-kurangnya 3 hari, kemudian ditapis untuk disulingkan menghasilkan etanol yang tulen. Gambar yang seterusnya adalah susunan radas penyulingan so ini penyulingan tu tadi. Okay, kalau nampak kat sini, samalah kan, kelalang dasar bulat ni direndam di dalam bikar berisi air. Lepas tu dipanaskan. Kalau nampak Bunsen burner ni menyala dengan nyalaan biru. Okey, lepas tu disambung kepada kondenser Liebig ni. Okey, ni air keluar air masuk ni lah dekat pipe warna hitam ni. Okey, dan dekat hujung ini kita ada satu kelalang kon yang akan keluar titisan etanol tulen tu di dalam kelalang kon ini. Okay, so macam mana kita nak uji etanol yang terhasil? Okay, senang aja, kita dah kumpul etanol ini. Kita kena buat eksperimen pembakaran. Okay, macam mana kita tahu dia etanol? Etanol adalah satu bahan bakar yang bersih. Maksud bahan bakar bersih adalah bila kita nyalakan api pada etanol, api itu akan mewarna biru. Unlike alkana dengan alkina. Kalau alkana dengan alkina, nyalaan api dia adalah warna kuning. Tapi alkohol, etanol, nyalaan dia warna biru. So that's how kita confirm itu adalah etanol. Cuma saya tak test lah. Okay, saya tak test hasil yang terbentuk ni pada tahun tersebut. Okay, etanol, iaitu bertujuan menulenkan etanol. Angle yang berbeza. Pada hujung kondenser kita nampak kehadiran. Ini nampak, kalau nampak kat sini ada satu titisan air. Okay, so boleh check out dekat TikTok video ni dan ulang-ulang tengok lah. Okay, so dekat situ adalah video penapaian glukosa dan penyulingan etanol yang terhasil, supaya etanol yang kita hasilkan itu at the end of it is etanol tulen. So kita dah dapat sediakan etanol. So again saya nak ingatkan, untuk penapaian glukosa kita hanya boleh sediakan etanol sahaja, tak boleh alkohol lain. Tapi untuk penghidratan dalam industri, tak semestinya kita hasilkan etanol. Kalau starting kita adalah propina, nanti kita boleh hasilkan propanol. Dia macam tu. So itulah berbezanya industri. That's why industri guna kaedah ini. Hasilnya lebih banyak dan lebih banyak alkohol. Different types of alcohol lah boleh dihasilkan depending on apa starting alkina you.
Soalan ini ada keluar dalam SPM 2022. Boleh check out SPM 2022 kertas 2. Okay, so dalam video yang berikutnya insyaAllah kita akan tengok sifat kimia bagi alkina. Okay, sekian. Terima kasih.